Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Saya Widawati Aisyah binti Maliana melaporkan rangkuman program Jabatan Pertanian bagi bulan Oktober 2023 untuk informasi MyDOA. Mesyuarat Menteri-Menteri ASEAN mengenai Pertanian dan Perhutanan AMAF kali ke-45 pada 2 hingga 6 Oktober 2023 di Kuala Lumpur telah membincangkan secara lebih lanjut berhubung inisiatif dan kerjasama pertanian antara negara anggota. Mesyuarat AMAF 2023 bertemakan Growing Together, Advancing ASEAN Agriculture and Forestry for Sustainable Development merupakan mesyuarat berjadual di bawah rangka kerjasama sektor pertanian ASEAN yang diadakan sejak 1968 dan dianjurkan secara bergilir dalam kalangan 10 negara ASEAN yang memberi penumpuan kepada sektor pertanian dan perhutanan termasuk subsektor komoditi dan makanan. AMAF 2023 disertai semua negara anggota ASEAN. Timor Leste turut serta sebagai negara pemerhati termasuk penyertaan negara ASEAN campur 3 iaitu China, Jepun dan Korea Selatan. Sementara itu, negara pembekal makanan ASEAN memberi komitmen untuk mengutamakan pengeksportan bahan makanan mereka kepada negara anggota yang mengalami kekurangan bekalan, kata Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Datuk Seri Muhammad Sabu. Beliau berkata komitmen itu antara keputusan penting yang dicapai semasa mesyuarat AMAF kali ke-45. Beliau turut berkata rakan sejawatnya dari Thailand telah menyatakan komitmen negara itu kepada Malaysia untuk membekalkan beras dan ayam lebih cepat sekiranya perlu dan mengikut keupayaan negara jiran itu. Beliau ditemui selepas mengadakan lawatan bersama Menteri-Menteri Pertanian ASEAN ke Taman Botani Negara Shah Alam TBNSA. Lawatan turut disertai delegasi Jepun dan Republik Korea dan Timor Leste. Program disusuli dengan pelbagai aktiviti antaranya penanaman 14 pokok tongkat ali di Taman Botani Shah Alam yang dikendalikan oleh pihak Jabatan Pertanian. Timbalan Ketua Pengarah Pertanian, Datuk Nosam Alwi telah mengadakan lawatan kerja ke Kafu Group Durian Eco Farm di Alor Gajah, Melaka. Lawatan ini turut disertai oleh delegasi General Administration of Custom of the People's Republic of China, GACC, yang melawat ke Malaysia sempena ASEAN-China Ministerial Meeting on SPS Cooperation kali ke-8. Menurut Datuk Nosam, pihak GACC telah dibawa melihat prosedur kerajaan dalam menguruskan ladang durian di negara ini bagi mendapatkan kelulusan mengeksport durian dalam bentuk sejuk beku, pulp dan paste ke China. Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan KPKM memberikan maklum balas berkenaan mesej palsu yang ditularkan dalam aplikasi WhatsApp berkenaan lesen beras kepada Padi Beras Nasional Berhad (Bernas) ditarik balik pada hari ini. Kerajaan tidak menarik atau membatalkan konsesi beras kepada Bernas yang telah dipersetujui selama 10 tahun bermula 11 Januari 2021 hingga 10 Januari 2031. Konsesi ini turut melibatkan 10 obligasi sosial Bernas termasuklah menyediakan stok penimbal beras negara. Susulan itu, satu aduan kepada Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia SKMM telah dibuat bagi siasatan terperinci. Pihak kementerian menasihati orang ramai supaya tidak mempercayai mesej palsu berkenaan dan menyeru agar perbuatan menyebarkan mesej palsu ini dihentikan. KPKM menyambut baik pembentangan Belanjawan Madani 2024 oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri terutama berkenaan keterjaminan makanan. Belanjawan tersebut diyakini mampu mengukuhkan peranan KPKM dalam mendepani cabaran isu-isu semasa di dalam sektor pertanian dan agromakanan. Peruntukan yang besar ini membolehkan KPKM memacu sektor agromakanan yang berfokus kepada agenda pemodenan dan kelestarian aktiviti pertanian,
pengukuhan infrastruktur pertanian, pembangunan secara holistik terhadap rantaian nilai agro makanan dan pemekasaan agenda kebajikan petani, nelayan, penternak dan pesawah di samping fokus utama untuk memastikan keterjaminan makanan kepada semua rakyat Malaysia. Secara keseluruhannya, KPKM telah diperuntukkan sebanyak 6.17 bilion ringgit iaitu kenaikan sebanyak 14.4% berbanding 5.39 ringgit bilion pada tahun 2023. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Datuk Seri Mohamad Sabu hari ini merasmikan Majlis Pra-Pelancaran Sambutan Hari Peladang, Penternak dan Nelayan Kebangsaan HPPNK tahun 2023 yang akan disambut pada 10 hingga 12 November di Ipoh Perak dan akan dirasmikan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Menurut beliau, HPPNK merupakan salah satu acara utama KPKM di mana pada setiap tahun sambutan HPPNK diadakan sebagai tanda kerajaan menghargai sumbangan peladang, penternak dan nelayan yang menjadi penyumbang utama keterjaminan makanan negara. HPPNK merupakan salah satu platform kepada peladang, penternak dan nelayan untuk bersua muka, mengembangkan jaringan komunikasi antara satu sama lain serta membuka potensi strategik kepada prospek perniagaan sepanjang 3 hari ianya berlangsung. Sesuai dengan tema keterjaminan makanan untuk masa depan dan usaha memperkasa masyarakat peladang, penternak dan nelayan, fokus sambutan kali ini akan mengupas aplikasi teknologi, inovasi dan modernisasi sektor pertanian yang diterjemah melalui Dasar Agro Makanan Negara dan 2.0. Jabatan Pertanian telah menerima CJ penghargaan dalam Simposium Maklumat Geospasial Kebangsaan NGIS ke-9. CJ penghargaan telah disampaikan oleh Timbalan Menteri Kementerian Sumber Asli, Alam Sekitar dan Perubahan Iklim NRECC Yang Berhormat Datuk Seri Huang Tiong Si kepada Pengarah Bahagian Pengurusan Sumber Tanah Puan Nomaiza Ismail bagi menghargai sumbangan Jabatan Pertanian melalui kolaborasi dan kerjasama strategik bersama Pusat Geospasial Negara PGN dalam pembangunan infrastruktur, sistem maklumat, perkongsian data spasial dan aplikasi geospasial di bawah pelaksanaan infrastruktur Geographic Information System GIS sektor awam. Bertemakan revolusi geospasial dalam cabaran digital, Jabatan Pertanian juga telah dijemput untuk membentangkan kertas kerja bertajuk Transformasi Digital ke Arah Keterjaminan Makanan yang disampaikan oleh Timbalan Pengarah Bahagian Pengurusan Sumber Tanah Puan Khazanah Ibrahim. Antara transformasi yang dilaksanakan oleh Jabatan Pertanian dalam pengaplikasian geospasial sepanjang rantaian bekalan makanan adalah sistem geotanah, sistem makjom padi dan sistem geotanaman. Sebanyak 68 tan metrik bekas racun perosak tanaman padi berjaya dikumpul oleh Jabatan Pertanian untuk dikita semula di seluruh negara tahun lalu. Pengarah Bahagian Kawalan Racun Perosak dan Baja, Encik Mat Ishak Ngatini berkata, jumlah itu turut diliputi kira-kira 8.8 tan metrik yang dikumpulkan di Selangor sahaja. Jelasnya, aktiviti penanaman padi merekodkan kadar penggunaan racun makhluk perosak yang tinggi sekaligus menghasilkan sampah seperti botol dan racun. Beliau turut menambah, botol atau racun yang dibuang di tepi parit berisiko tinggi tersumbat manakala sisanya akan memudaratkan kesihatan manusia, haiwan dan organisma bukan sasaran. Beliau ditemui ketika merasmikan kempen Kita Semula bekas racun dan pelancaran produk terbaharu Syngenta di Aida Barat Laut, Selangor. Timbalan Ketua Pengarah Pertanian Datuk Nosam Alwi telah mengadakan kunjung hormat ke atas Setiausaha Kerajaan Negeri Kedah Datuk Seri Norizan Ghazali. Antara yang dibincangkan adalah pembangunan projek pertanian bernilai tinggi yang berpotensi untuk pasaran luar negara iaitu seperti buah nangka, durian, manggis dan rambutan di negeri Kedah. Hari sama, Pengarah Pertanian Negeri Kedah, Jabatan Pertanian Negeri Kedah
Encik Ramli Abdul Rahman dan Pegawai Kanan Jabatan Pertanian. KPKM telah melancarkan tabung kemanusiaan Palestin perkhidmatan awam yang disempurnakan oleh Ketua Setiausaha Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan, Datuk Lokman Hakim Ali. Tabung kemanusiaan Palestin tersebut adalah satu inisiatif kemanusiaan perkhidmatan awam Malaysia dalam membantu mengurangkan penderitaan rakyat Palestin akibat konflik yang sedang berlaku di Semenanjung Gaza. Turut hadir dalam majlis ini Timbalan Ketua Pengarah Pertanian Datuk Nosam Alwi dan pegawai-pegawai kanan Jabatan Pertanian. Sekian dari saya, rangkuman program Jabatan Pertanian Oktober 2023 untuk informasi MyDOA. Assalamualaikum dan salam hormat.